terimalah kekalahan dengan berlapang dada. Sebaik sahaja berita Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10, tahniah datang bertali arus. Ucapan awal datang daripada Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Hari ini pula Malaysia dihujani dengan ucapan dari negara-negara maju termasuk Jepun, Amerika Syarikat dan Australia. Dalam kenyataan media pertamanya pada 24 November 2022, Anwar Ibrahim berkata, pemerintahan ini dibentuk dengan dukungan padu dan mantap daripada tiga gabungan terbesar iaitu Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak. Sebagai Perdana Menteri, beliau mengulangi komitmen untuk mempertahankan perlembagaan Malaysia iaitu kedudukan bahasa Melayu, agama Islam sebagai agama rasmi negara dan Raja-Raja Melayu. Ini termasuk hak keistimewaan kaum Melayu tanpa meminggirkan hak kaum Cina, India, suku kaum Sabah dan Sarawak serta orang asli. Kerajaan akan menjamin dan menjaga hak semua rakyat Malaysia, khususnya golongan yang terpinggir dan melarat tanpa kira bangsa dan agama, ujarnya. Menurut beliau pada saat ini, fokus nombor satu adalah agenda pengukuhan ekonomi, diikuti oleh melawan rasuah dan penyelewengan secara serius dan habis-habisan dengan menggerakkan agenda reformasi tata kelola, governance dan pemerintahan. Amat jauh bezanya respon negara luar apabila pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin merampas kuasa menerusi langkah Sheraton. Pemimpin dunia mengabaikan Perdana Menteri Malaysia ketika itu. Sebaliknya, negara kita diserang dengan COVID-19 yang menyebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang amat panjang dan membunuh banyak perusahaan kecil dan ratusan ribu penganggur. Setakat 19 November 2022, bilangan kematian kerana COVID-19 ialah 36,628. Pengundi yang celik hati nurani dan tidak terpengaruh dengan tohmahan di media sosial, khususnya TikTok, mengundi untuk menolak mereka yang mengkhianati mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Ini termasuk nama-nama besar seperti bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin, Timbalan Menteri Luar Datuk Kamarudin Jaafar, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Mansur Othman dan Timbalan Speaker Datuk Muhammad Rashid Hasnun. Mereka semua tumbang ditolak oleh rakyat. Kenyataan Mahyadin yang masih berkeras bahawa beliau memiliki 115 akun bersumpah ahli parlimen yang menyokongnya sebagai calon Perdana Menteri dijawab oleh Anwar bahawa beliau bersedia dengan undi percaya yang akan diadakan apabila Dewan Rakyat bersidang pada Disember nanti. Sedangkan Mahyadin sendiri secara biadab telah mengeluarkan kenyataan terbuka bahawa beliau tidak bersetuju dengan saranan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya dibentuk kerajaan perpaduan. Sidang media selepas menghadap Yang di-Pertuan Agong memberi imej jelas siapa sebenarnya tawaduk dan mementingkan perpaduan, siapa yang kemaruk dan tamak hendak menjadi Perdana Menteri dengan cara apa pun. Nilai ringgit hari ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia ialah RM4.47 bagi $1 Amerika berbanding dengan RM4.58 bagi $1 Amerika pada 21 November lalu, ketika wujud kecelaruan apabila Mahyadin menuntut bahawa beliau adalah Perdana Menteri Malaysia kerana mendapat sokongan ahli Parlimen UMNO BN yang kemudian dinafikan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pengukuhan nilai ringgit dilihat sebagai satu tanda keyakinan pelabur bahawa ekonomi Malaysia akan pulih di bawah penerajuan Perdana Menteri baharu Anwar Ibrahim. Justru, terimalah kekalahan ini dan move on. Janganlah merancang lagi daulah terpendam kerana ia dilarang oleh Islam.